Apa yang Anda percaya? Seseorang yang waras akal fikirannya tidak akan lakukan suatu perkara yang seorang itu percaya perkara yang dilakukannya itu tidak mendatangkan faedah. Hanya kanak-kanak dan orang gila sahaja yang melakukan perkara secara saja-saja. Ini kerana kanak-kanak dan orang gila tidak ada kepercayaan. Orang yang tiada kepercayaan akan melakukan perkara yang tiada tujuan. Seandainya kita melihat orang-orang dewasa melakukan perkara secara saja-saja atau tanpa tujuan, kita boleh simpulkan bahawa mereka adalah orang yang tidak ada kepercayaan. Seandainya mereka bukan orang-orang yang menghadapi penyakit mental, kita boleh buat kesimpulan bahawa mereka masih kanak-kanak lagi walaupun mereka telah lama dilahirkan. Untuk berurusan dengan orang-orang yang sebegini, kita tidak boleh melayan mereka sebagaimana kita melayan orang-orang yang telah dewasa. Orang-orang yang berjaya adalah mereka yang kuat kepercayaannya. Ini kerana mereka yang kuat kepercayaannya pasti melakukan suatu perkara yang mereka percaya ianya berfaedah dan mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Tindakan melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh adalah natijah daripada kepercayaan yang kuat. Orang-orang yang gagal pula terdiri daripada dua golongan manusia. Golongan pertama ialah mereka yang mempunyai kepercayaan yang lemah. Orang yang mempunyai kepercayaan yang lemah tidak akan bersungguh-sungguh dalam melakukan apa-apa perkara juga pun. Akibat daripada melakukan perkara yang tidak bersungguh-sungguh, hasil yang tidak berkualiti akan diperolehi. Ini bermaksud orang yang lemah kepercayaannya adalah orang yang kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dalam arti kata lain, orang yang lemah kepercayaannya tidak boleh diberi tanggungjawab yang berat. Tidak ada orang yang percaya di dalam dunia ini yang memikul tanggungjawab yang ringan. Golongan yang lagi satu ialah orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang kuat juga. Golongan ini bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara yang mereka percaya mendatangkan faedah. Tetapi golongan ini tetap gagal. Mengapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana golongan ini memegang kepercayaan yang salah. Seseorang yang mempunyai kepercayaan yang salah atau salah percaya akan melakukan tindakan berdasarkan kepercayaannya yang hasil daripada tindakannya itu bertentangan daripada apa yang orang berkenaan bayangkan. Kesalahan yang paling besar yang manusia lakukan dalam sejarah kehidupan dan tamadun manusia ialah mempunyai kepercayaan yang salah. Jadi, peraturan wajib untuk seseorang itu mendapat kejayaan dalam apa perkara sekalipun ialah orang berkenaan bukan sahaja mempunyai kepercayaan kuat, tetapi kepercayaan berkenaan mestilah betul. Mari kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat diri kita sendiri. Kita renung sejenak kehidupan yang sedang kita lalui. Kita lihat urusan seharian kita. Kita lihat tanggungjawab yang kita pikul sekarang ini. Kita lihat apa yang kita miliki. Apa-apa jua yang kita miliki, sama ada semuanya itu ada sesuatu yang nyata atau yang abstrak, baik ataupun buruk, ianya melambangkan tindakan yang telah kita buat sebelum ini, yang membayangkan kepercayaan yang kita pegang selama ini. Sebagaimana bumi yang kita semua berpijak di atasnya hanya mengalami satu daripada dua situasi, yaitu siang ataupun malam, isu di dalam kehidupan kita juga hanyalah sama ada lemah ataupun kuat, buruk ataupun baik, betul ataupun salah. Kita renung balik di dalam diri kita sendiri. Apakah yang telah kita lakukan sepanjang kita menjalani hidup ini? Kita nilai dari diri kita. Siapakah diri kita? Siapakah diri kita ini? Orang dewasa yang telah
menjalani sebuah kehidupan yang baik, yang telah banyak melakukan perkara-perkara berfaedah, atau kita masih lagi seorang kanak-kanak yang tidak mengenali perkara-perkara yang berfaedah, atau kita adalah orang yang gila yang tak tahu apa-apa. Sehingga sekarang ini, kalau kita tidak dapat menghasilkan sebuah kehidupan yang baik, paling kurang untuk diri kita sendiri, kita kena katakan pada diri kita sendiri bahawa aku ini orang gila, atau oh, rupa-rupanya aku ini mempunyai penyakit mental, atau untuk berlembut sedikit, aku ni masih kanak-kanak. Persoalannya sekarang, apa itu sebuah kehidupan yang baik? Apakah yang ditarifkan dengan sebuah kehidupan yang baik? Apakah yang kita bayangkan dengan sebuah kehidupan yang baik? Mengapa kita kata perkara-perkara yang kita bayangkan itu adalah ciri-ciri sebuah kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik. Oh, saya perlu ada rumah yang besar dan cantik. Saya perlu ada keluarga yang tidak bergaduh. Oh, saya perlu ada orang yang menyintai saya. Oh, saya perlu ada orang yang menyintai saya dan selalu bersama saya ketika saya senang ataupun susah. Oh, penyakit yang saya hidapi kini keluar dari badan saya buat selama-lamanya. Saya bebas ke mana saja yang saya suka tanpa ada yang menghalang. Saya boleh memiliki apa saja yang saya inginkan. Atau semua orang hormat saya dan ikut cakap saya. Oh, semua itu betul. Oh, semua itu betul. Oh, saya bebas. Qarun laknatullah alaihi adalah seorang yang mempunyai rumah-rumah yang besar dan cantik. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Pada ketika hayatnya, orang-orang di keliling Qarun laknatullah alaihi sering berkata, beruntungnya kalau aku dapat menjadi Qarun. Adakah kehidupan Qarun laknatullah alaihi adalah satu contoh kehidupan yang baik? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang mempunyai kerajaan. Baginda alaihissalam mempunyai tempat kediaman yang besar dan cantik. Mungkin lebih besar dan cantik dari kediaman Qarun laknatullah alaihi. Apakah kediaman Qarun laknatullah alaihi tidak cukup besar dan cantik berbanding kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga Qarun laknatullah alaihi tidak mencapai tahap kehidupan yang baik? Atau kediaman Qarun laknatullah alaihi terlebih besar dan cantik berbanding kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang memungkinkan kehidupan Qarun laknatullah alaihi menjadi buruk? Seandainya kediaman dan harta kekayaan menjadi kayu pengukur kepada suatu kehidupan yang baik, nescaya manusia yang mempunyai kehidupan yang paling buruk adalah Nabi Isa alaihissalam, kerana baginda alaihissalam adalah nabi yang paling miskin di antara semua nabi, dan manusia yang mempunyai kehidupan yang paling baik adalah sama ada Nabi Sulaiman alaihissalam atau Qarun laknatullah alaihi atau Fir'aun laknatullah alaihi. Kalau harta kekayaan bukan kayu pengukur suatu kehidupan yang baik, jadi apakah dia kayu pengukur suatu kehidupan yang baik? Kesihatan. Seandainya kesihatan pula kayu pengukurnya, maka Nabi Ayub alaihissalam adalah manusia yang paling gagal membina kehidupan yang baik semasa hayatnya. Ini kerana baginda alaihissalam bukan saja mengalami sakit teruk, tetapi baginda alaihissalam mengalami sakit teruk sehingga ahli keluarga tercinta tidak tahan dengan keadaan baginda alaihissalam dan meninggalkan baginda alaihissalam. Apakah Nabi Ayub alaihissalam telah menjalani satu kehidupan yang buruk ketika hayatnya? Bagaimana kita boleh memperoleh sebuah kehidupan yang baik kalau ta'rifnya pun kita tidak tahu? Allah Subhanahu wa taala yang mencipta seluruh alam ini melalui Jibril alaihissalam, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang maha mengetahui
perkara yang terbaik terhadap semua ciptaannya, berfirman, dan firman-Nya termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Mereka itu ialah orang-orang yang mendapat kata-kata pujian dari Tuhan mereka dan rahmat-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah-Nya. Al-Baqarah ayat 157. Kehidupan kita di dunia dikatakan sebagai kehidupan yang baik bila kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat rahmat dan kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap masa kita hanya ada satu daripada dua perkara, iaitu kita mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala atau kita mendapat laknat daripadanya. Kalau kita tidak mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita bukan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita bukan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna pada ketika itu kita sedang menjalani kehidupan yang buruk. Oleh itu, kita mestilah memfokuskan kepada usaha-usaha yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia di serata dunia telah melakukan banyak usaha, membelanjakan banyak harta dan menggunakan banyak masa untuk mendapat pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira apa keadaan di sekeliling kita dan apa yang berlaku pada diri kita, seandainya ketika itu kita mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menjalani kehidupan yang baik. Tidak salah kita menjadi kaya, hatta kaya yang melebihi kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam sekalipun. Tidak salah kita menjadi miskin, hatta miskin yang lebih miskin daripada Nabi Isa alaihissalam. Tidak salah kita sihat atau sakit. Tidak salah kita mendapat pujian hatta dari seluruh manusia. Juga tidak salah jika kita mendapat kutukan dari seluruh manusia. Yang menjadi satu kesalahan yang besar ialah kita tidak mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa saja yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat syurga di akhirat yang penuh dengan keselesaan dan kenikmatan yang tidak terjangkau oleh mana-mana pemikiran. Syurga adalah tempat kehidupan yang baik yang sebenar-benarnya. Kehidupan di syurga adalah kehidupan yang baik yang sebenar-benarnya. Syurga adalah tempat manusia yang tidak berdosa. Sesiapa yang berdosa tidak ada tempat dalam syurga. Untuk seorang yang berdosa dimasukkan ke dalam syurga, seseorang itu mestilah melalui satu proses penghapusan dosa. Penghapusan dosa pula ada dua kaedah, iaitu balasan azab di neraka atau pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, tahu tidak akan ada seorang pun manusia yang dapat menanggung kesakitan, kepayahan, kesukaran dan azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada pendosa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan di neraka itu mengandungi azab, ianya bermaksud azab dan pedih yang sangat hebat, sehebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada had dan batasnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memilih untuk mendapat pengampunan melalui rahmat-Nya yang Maha Pemberi rahmat dan yang Maha Pengampun, supaya kita berkehidupan baik di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, 'uddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan surga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133.